Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita dalam pelajaran ibadat darjah 1 yang bertajuk wuduk. Wuduk adalah pelajaran yang keempat di dalam kitab ibadat yang berwarna hijau. Okey. Sebelum ni kita belajar dalam kitab Marilah Sembahyang. Oleh kerana kitab Marilah Sembahyang Ustazah nak ajar secara bacaan, jadi agak terganggu apabila kita guna online. Jadi anak-anak mungkin tak dengar ustazah dan ustazah agak tersangkut-sangkut suara anak-anak apabila baca. Jadi kita akan sambung kitab tu apabila mula sekolah nanti. Jadi kat sini kita akan sambung menggunakan kitab warna hijau, kitab ibadat. InsyaAllah tajuk wuduk ni dalam pelajaran yang keempat dalam muka surat 15. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu hari Khamis 26 Mac 2020. Wuduk. Yang pertama adalah pengertian wuduk. Apa itu wuduk? Apa maksud wuduk? Okey, wuduk ialah membasuh anggota tertentu dengan air mutlak serta niat mengangkat hadas kecil. Okey, wuduk ialah membasuh anggota tertentu dengan air mutlak serta niat mengangkat hadas kecil. Okey, maksud wuduk ialah membasuh anggota tertentu. Okey, membasuh anggota tertentu ni maksudnya kita membasuh anggota-anggota wuduk. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni, anggota wuduk ada 4. Okey, apa dia? Muka, kepala, tangan dan juga kaki. Okey, jadi 4 anggota ni adalah anggota tertentu apabila kita membasuh untuk mengambil wuduk. Jadi bila kita nak mengambil wuduk, kita kena membasuh anggota yang kita sebutkan tadi dengan air mutlak. Okey, kita kena ambil wuduk, perlu mengambil wuduk dengan menggunakan air mutlak sahaja. Kerana air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Boleh kita berwuduk menggunakan air mustakmal? Tak. Boleh kita berwuduk menggunakan air mutanajis? Tak. Okey, kerana air mustakmal dan air mutanajis tidak sah apabila kita guna untuk berwuduk. Adapun air musyammas kita boleh menggunakannya untuk berwuduk, tetapi makruh. Makruh ni apa? Makruh ni maksudnya Allah tidak suka. Tapi kalau kita nak guna, boleh. Tapi Allah tak suka. Jadi seelok-eloknya kita buat apa yang Allah suka. Jadi apa yang Allah suka adalah kita menggunakan air mutlak. Kerana air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Okey, apabila kita dah basuh anggota tertentu, iaitu anggota wuduk tadi tu, kita dah gunakan air mutlak, kita kena sertakan niat mengangkat hadas kecil. Kenapa kena sertakan niat mengangkat hadas kecil? Okey, contoh kalau orang tu dia basuh tangan, dia basuh muka, dia basuh kepala, dia basuh kaki, tapi dia tak baca niat mengangkat hadas kecil. Jadi yang dibasuh anggota tadi tu tak dikira berwuduk. Kerana apa? Sebab dia tak ada niat. Jadi bila dia basuh anggota yang tadi tu, anggota wuduk tadi tu tanpa niat wuduk, jadi dia tidak dikira mengambil wuduk, tetapi sekadar membasuh sahaja. Maksudnya dia basuh tangan, basuh muka, basuh kepala, basuh kaki untuk jauhkan diri daripada virus COVID. Sekarang ni kan kita kena sentiasa basuh tangan, betul? Jadi kalau dia pergi bilik air kejap lagi dia basuh tangan, dia tak niat ambil wuduk, maksudnya dia basuh sahaja untuk menjaga kebersihan, bukan mengambil wuduk. Jadi apabila kita nak mengambil wuduk, kita kena basuh anggota yang untuk wuduk dan kena guna air mutlak dan mesti kena sertakan dengan niat mengangkat hadas kecil. Maksudnya niat berwuduk. Kalau kita basuh tangan, basuh muka, basuh kaki tak ada niat wuduk, dia tidak dikira wuduk, tetapi dikira kita membasuh sahaja. Basuh untuk menjaga kebersihan sahaja. Okey, itu pengertian wuduk. Okey, Ustazah harap anak-anak faham. Okey, kita terus kepada yang kedua. Kedua adalah hukum wuduk. Apa hukum wuduk ni? Okey, hukum wuduk adalah wajib wuduk jika hendak melakukan ibadat
seperti solat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Maksudnya apabila seseorang tu dia nak melakukan ibadat, contoh dia nak solat ataupun dia nak tawaf di Kaabah ataupun dia nak menyentuh Al-Quran sebab dia nak baca Al-Quran, jadi apa yang perlu dia buat adalah wajib berwuduk. Jadi dia wajib berwuduk sebelum dia nak melakukan ibadat seperti solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Jadi ketiga-tiga ibadat ni, contoh dia nak lakukan ibadat-ibadat ni, mesti dia kena berwuduk dulu. Dia tak boleh. Apabila kita solat tanpa wuduk, solat kita tidak sah. Apabila kita tawaf tanpa wuduk, tawaf kita tidak sah. Apabila kita sentuh Al-Quran tanpa wuduk, tidak sah, bukan tidak sah, tapi berdosa. Jadi solat tak ada wuduk, tawaf tak ada wuduk, tidak sah dan solat tu sia-sia sahaja. Jadi untuk diterima solat kita, diterima tawaf kita, kita kenalah berwuduk sebelum melakukan ibadat. Okey, itu adalah hukum berwuduk adalah wajib. Okey. Dan kita masuk yang seterusnya, poin yang ketiga. Unit yang ketiga adalah dalil wuduk. Okey, dalil wuduk ni adalah bukti siapa yang suruh kita berwuduk. Siapa yang minta kita untuk berwuduk? Ibu ke? Ayah ke? Ibu dan ayah suruh kita berwuduk kerana Allah perintahkan kita untuk berwuduk sebelum solat. Jadi Allah perintahkan kita berwuduk dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Jadi ini Al-Quran ni adalah perintah daripada Allah. Jadi Allah yang suruh kita berwuduk. Okey, kita baca apa yang Allah suruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Okey, lagi sekali. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Okey, apa maksud ayat ni? Sadaqallahul azim. Okey, apa maksud ayat ni? Okey, faghsilu. Maksud Allah faghsilu. Allah kata basuhlah. Basuhlah kamu wujuhakum. Wujuh adalah muka kamu. Allah suruh, Allah cakap basuhlah muka kamu wa aydiyakum ilal marafiqi dan tangan kamu sehingga siku. Okey, jadi Allah kata basuhlah muka kamu dan tangan kamu sehingga ke siku. Wamsahu dan sapulah biru'usikum dan sapulah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn dan kaki kamu sehingga buku lali. Jadi siapa yang suruh kita basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala dan basuh kaki hingga ke buku lali? Allah. Dan bukti dia apa? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 Allah berfirman, Allah yang perintahkan untuk kita berwuduk seperti yang terkandung di dalam ayat ni. Okey, setakat ni itu sahaja. Jadi jika ada anak-anak yang tidak faham apa yang Ustazah terangkan, apa yang Ustazah jelaskan, boleh tanya di ruang ni WhatsApp ataupun Telegram, insya-Allah. Okay, jadi ulang semula, wuduk pada hari ini adalah pengertian wuduk, hukum wuduk dan juga dalil wuduk. Okay, itu saja. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang melalui video insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.